Wa min asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin. Sambungkan pengajian kitab Misbahul Munir, kitab Jawi muka surat 12, perenggan yang paling bawah. Tanbihun ay haza tanbihun, bermula ini suatu penjagaan. Nabbaha yunabbihu tanbihan, bermula perkataan wajib banyak maknanya. Wajib tu banyak makna pengertian dia. Bila banyak makna pengertian, maka kita kena cari kaedah. Bila disebutkan wajib, wajib tu wajib apa yang dikendakikan. Ini setengah daripada maklum, orang panggil maklumun minas siyaq. Maklum kita tahu daripada halaman perkataan. Kita nak tahu wajib tu wajib apa, orang panggil setengah daripadanya maklum minas siyaq, diketahuikan daripada halaman percakapan. Serupa kita mengatakan ada Allah tu tak, ada Allah Ta'ala tu wajib. Kan? Seperti kita katakan ada Allah Ta'ala itu wajib. Maka wajib apa sini? Bila sebut ada Allah tu wajib, wajib apa? Wajib syarak ke, wajib akal ke, wajib aridi ke, wajib adat. Kan? Maka ada Allah Ta'ala tu wajib, orang wajib, wajib akli, wajib pada akal. Namanya wajib, wajib akli namanya. Wajib kita mengenalkan Tuhan. Wajib kita kena kenal Tuhan, wajib apa namanya? Maka wajib kita mengenal Tuhan itu namanya wajib syarak namanya. Kemudian nak tahu macam mana? Nak tahu dia wajib akal ke, nak tahu wajib syarak ke, dia ada tanda-tandanya. Kan? Kalau wajib syarak, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kan? Dijanjikan pahala atas orang yang mengerjakan. Dijanjikan siksa atas orang yang meninggalkan. Itu namanya wajib, wajib syarak. Wajib semayang, wajib apa tu? Wajib syarak. Buat, dijanji pahala. Tinggal, dijanji seksa. Maka orang panggil, sebab itulah kata Syekh Abdul Aziz, tanbihun. Bermula ini suatu penjagaan. Bermula perkataan wajib banyak maknanya, banyak pengertian. Tetapi disebutkan di sini 4 jua. Dalam banyak-banyak perkara wajib, disebutkan dalam kitab ini ada 4 wajib. Mana dia? Iaitu 4 ni. Wajib pada syarak. Apa takrif wajib pada syarak? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang dijanjikan beri pahala atas orang yang mengerjakan. Dan dijanjikan seksa atas orang yang meninggalkan. Itu namanya wajib. Wajib pada syarak. Wajib pada arat. Kalau kita ada alif,
Kalau kitab tulisan Ain Alif, baca Aridi. Wajib Aridi. Kalau tak ada alif, baca dengan wajib Arad. Kalau nak terjemah, betul-betul terjemah, wajib Arad, orang panggil wajib dengan jalan kedatangan. Apa wajib Arad? Wajib dengan jalan kedatangan. Maka surah rupa dia, kita kena kembali kepada harus pada akal. Wajib Aridi ini, kita kena rujuk kembali harus, jaiz atau yang harus pada akal. Jadi wajib pada Arad masuk dalam jaiz pada akal. Wajib Aridi dimasuk di bawah yang harus pada akal. Seperti kita mengatakan yang bernyawa ni, masalah orang yang bernyawa kena mati. Tiap-tiap yang bernyawa kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa nak hukumkan? Wajib kena mati, wajib kita mati ni kita nak hukumkan apa? Wajib syarak, wajib akal, wajib aridi, wajib adat. Kalau kita tilik janji firman Allah SWT, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu itu, kamu kemudian daripada itu lamayitun, mesti mati. Allah mengatakan kita ni mesti kena mati. Timbul satu persoalan, wajib mati ni hukum apa? Wajib kita kena mati ni apa nak hukumkan? Sebab bila Allah sebut Al-Quran, tak mungkin Allah menyalahi. Mustahil Allah menyalahi janji, kan? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahikan akan janji. Bila Allah janji dalam Al-Quran, kita akan mati. Lamayitun, lam ibtidak, sungguh kita dikena mati. Kemudian nak ditanya, wajib apa tu? Wajib kita kena mati ni wajib apa? Ini namanya wajib. Wajib aridi namanya. Wajib arad. Wajib arad kita kena kembali yang harus pada akal. Boleh tak awak nak matikan kita? Boleh. Harus. Atau boleh tak awak nak kekal kata hidup? Kekal hidup? Boleh. Harus. Harus awak nak kekal kata hidup, tak mati-mati. Dan harus awak nak matikan kita. Tapi bila tilik janji Allah dalam Al-Quran, summa ba'da zalika lamayitun, sudah pasti kita ni kena mati, wajib. Maka namanya wajib, wajib arad namanya. Wajib aridi. Kan? Sebab apa wajib aridi masuk di bawah kata harus, yang harus pada akal. Kalau awak nak kekalkan kita, boleh tak? Harus tak? Harus. Kalau awak nak matikan, boleh? Boleh, harus. Tapi tilik dengan janji, Allah sebut Al-Quran, maka itu dikatakan wajib aridi namanya. Kan? Arti yang pertama wajib pada syarak, yang kedua wajib pada arad. Kan? Yang ketiga wajib pada adat. Wajib pada adat, benda yang tentu berlaku jadi. Itu wajib pada adat. Benda yang tentu berlaku jadi. Benda yang tentu berlaku tu jadi. Itu wajib pada adat. Tapi semata-mata tilik kepada kebiasaan. Kita buat jadi. Besok buat jadi. Tilik kebiasaan. Itu dikatakan hukum adat. Wajib pada adat, orang panggil asal tilik masuk pada jaiz pada akal. Sama juga. Wajib pada adat, pada asalnya masuk di bawah yang harus pada akal. Makan 2 pinggan kenyang. Besok makan lagi 2 pinggan kenyang. Sudah terbit hukum adat
kita makan 2 pinggan wajib kenyang. Boleh tak kenyang tak? Tiba-tiba hari tu puasa makan 2 pinggan tak kenyang-kenyang. Boleh. Sebab tu wajib pada adat dimasuk pada kata yang harus pada akal. Kan? Boleh jadi hari tu lapar betul. Makan 2 pinggan tak kenyang. Biasa makan 2 pinggan kenyang. Pelik pula. Jangan dipelik. Pasal itu wajib adat. Adat tu tilik kepada kebiasaan kan. Dan wajib pada akal. Ada orang panggil hukum akal tu. Wajib pada akal. Hukum akal kan dulu bicarakan 3 kan. Hukum akal 3 bahagi. Apa yang dimasukkan dengan hukum? Hukum akal 3 bahagi. Apa maksud hukum? Hukum akal 3 bahagi yang dimasukkan dengan kata hukum itu bukan makna hukum dengan makna idrak, tidak. Hukum bukan dengan makna idrak. Idrak itu masdar. Adraka yudriku idrak. Itu masdar. Apa maknanya? Kalau hukum makna idrak, maknanya mengaku atau menetap. Hukum akal, tetapkan pada akal. Bukan begitu. Bukan mengaku akal, tidak. Hukum dengan makna orang panggil, kalau hukum makna idrak, itu menetap. Kalau makna hukum tu kita pakai makna idrak, maksud menetap. Tapi yang dimaksudkan dekat hukum akal, yang dimasukkan dengan hukum itu maknanya mudrak. Maksudnya mudrak. Kalau idrak masdar, mudrak isim maf'ul. Wajib kena pada muta'allaq. Wajib tu kena pada muta'allaq. Ataupun istilah lain kita panggil mahkumun bih. Wajib tu kena pada muta'allaq dia. Ataupun istilah lain kita panggil mahkumun bihi. Mahkumun bih. Hukum dengan mana mudrak ialah subut. Hukum dengan mana mudrak itu subut namanya. Bukan hukum mana isbat. Lain-lain tu. Hukum mana isbat itu berbeza dengan hukum makna subut. Itu lain-lain. Kalau isbat itu mengaku. Adapun kalau subut itu akuan. Dia beza lugah ini. Arab ni beza masdar lain dah maknanya. Hukum dengan mana ismi itu subut. Adapun hukum dengan mana masdari itu isbat. Ada lain tu. Hukum akal 3 bahagi. Wujub, istihalah, jawaz. Kan lain kan? Wujub, wajib lain-lain. Wujub dan wajib lain. Istihalah dan mustahil lain. Jawaz dan jaiz lain. Kalau kita kata hukum akal 3, kita kena jawab, berapa hukum akal? 3 bagi. Apa dia? Wujub, istihalah, jawaz. Kalau dia jawab wajib, itu berbeza dah. Lain makna tu. Wujub dan wajib lain makna. Wujud tu hukum. Muta'allaq bagi hukum, itu wajib. Muta'allaq bagi hukum, itu wajib. Wujub adalah mesti atau tetap sungguh. Hukum akal 3. Yang pertama wujub. Apa erti wujub? Mesti. Apa erti wujub? Tetap sungguh. Tetap ada, tetap sungguh, mesti. Itu erti wujub. Manakala istihalah itu adalah tetap tak sungguh. Apa erti istihalah? Tetap tidak sungguh. Tetap tak ada. Mudah orang kata, tetap tak ada. Apa erti istihalah? Tetap tak ada. Atau erti istihalah. Kan? Beza dengan mustahil. Hukum tu istihalah. Benda yang kena hukum namanya mustahil. Kan lain-lain kan? Hukum tu namanya istihalah. Benda yang kena hukum, itu namanya mustahil. Kan? Nak kena reti pula apa tu mustahil. Kan kena tahu tu
nak tahu mustahil, terlebih dahulu kita kena tahu apa itu istihalah. Demikian nak tahu wajib, kita kena reti dulu apa tu wujub. Wujub itu hukum, yang kena hukum itu namanya wajib. Istihalah itu hukum, yang kena hukum itu namanya mustahil. Jawaz itu hukum, yang kena hukum itu namanya jaiz. Lain-lain. Lain-lain tak sama tu. Kan? Wujub kena pada diri tetap. Wujub artinya tetap. Wujub tu kena pada diri tetap. Kan? Wujub ni kena kepada amrun uktibari. Wujub tu orang panggil kena ke amrun uktibari, benda yang kira-kira ada saja. Dia bukan bangsa ada. Kira-kira ada saja. Atau amrun uktibari. Kan? Hanya yang ada tu adalah diri perkara. Inilah benda perkara itu dikatakan wajib. Kan? Benda perkara tu orang panggil wajib. Kan? Tetap benda perkara itu dikatakan wujub. Kan? Tetap benda perkara itu orang panggil wujub namanya. Wujub tu hukum, wajib tu kena pada pergantungan hukum. Wujub itu hukum, wajib tu kena kepada pergantungan hukum. Kalau istilah orang panggil mahkumun bih. Wajib tu namanya mahkumun bih. Wujud tu hukum, wajib tu kena kepada yang dihukumkan. Kan? Lain-lain kan? Antara wajib dan wujub, dia bukan benda yang sama. Wajib dan wujub bukan perkara yang sama, lain-lain. Tetap itu dikatakan wujub. Yang tetap itu dikatakan wajib. Tetap itu wujub. Yang tetap itu wajib. Lain-lain tu. Wujub artinya tetap. Wajib artinya yang tetap. Lain-lain tu. Dia tak sama kan? Yang tetap kena pada pergantungan hukum wajib tu lah. Kerana inilah wujub Tuhan itu wajib. Wujub Tuhan itu wajib. Kan? Kalau orang tak biasa nanti dia pening kan? Tapi kalau kita dah biasa dengar, dia tak pening lah kan? Ada beza kan? Hukum namanya wujub. Yang bergantung dengan hukum tu namanya wajib. Itu lain-lain kan? Demikianlah orang panggil istihalah dan mustahil. Istihalah tu hukum, yang bergantung dengan hukum tu orang panggil mustahil. Hukum tu namanya jawaz. Yang kena hukum itu namanya jaiz. Mahkumun bih lah orang panggil. Tempat pergantungan hukum. Tempat pergantungan hukum. Orang yang muta'alab. Mustahil tu orang panggil muta'alab. Itu dikatakan wajib pada akal. Demikian juga perkataan mustahil, iaitu 3 perkara. Ada mustahil pada arat, mustahil pada adat, dan mustahil pada akal. Mustahil juga tiga bahagi. Kan? Mustahil pada arat, mustahil pada adat, dan mustahil pada akal. Kalau nak ikut satu lagi kan, disebut 3 kan. Kalau nak ikutkan satu lagi. Mustahil pada syarak. Dan mustahil pada adat, mustahil pada akal, mustahil pada arat. Kalau nak diikutkan, mustahil pada syarak. Tapi, kan, mungkin barangkali mustahil pada syarak itu termasuk dah dalam kata mustahil pada arat. Mustahil syarak itu masuk dalam kata mustahil pada arat. Kan, subuh mati.
Serupa mati orang yang bernyawa. Wajib pada syarak. Kan? Dan boleh dipanggilkan wajib pada arat. Kita mati ni, boleh kita kata wajib aridi. Boleh dikatakan wajib pada syarak. Manakala mustahil pada arat tak mati. Bila mati tu wajib aridi, mustahil aridi, orang panggil tak mati. Benda bernyawa tak mati. Sebab Tuhan janji, apa firman Allah janji kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Kan? Tiap-tiap yang bernyawa itu mesti akan merasaikan akan kematian. Semua yang bernyawa termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Cuma malaikat Israel tu orang panggil Israel dalam bahasa Suryani. Dalam bahasa Arab namanya Abdul Jabbar. Dan dalam bahasa Arab namanya Abdul Jabbar. Dalam bahasa Suryani namanya Israel. Umum orang panggil Malakul Maut. Demikian lagi perkataan harus. Demikian lagi perkataan yang harus. Maka iaitu 4. Harus pada 4. Harus pada syarak. Yang pertama harus pada syarak. Maknanya apa? Barang yang tak dijanji seksa bila kita kerjakan. Dan juga tidak juga dijanji beri pahala. Kan? Atau harus. Seksa pun tak dijanji, beri pahala pun tak dijanji. Itu orang panggil harus. Harus pada syarak. Benda harus, benda yang dibolehkan. Benda yang dibiarkan. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Harus pada arat. Harus aridi namanya. Benda tu pilih pada biasa. Balik ni pun biasa. Balik tu pun biasa. Orang panggil harus aridi. Balik tu pun biasa. Balik ni pun biasa. Orang panggil harus aridi namanya. Ya. Serupa tanam pokok buah lah. Macam mana? Misal harus aridi. Serupa kita tanam pokok buah. Ada orang tanam pokok 3 tahun tak berbuah. Ada orang tanam pokok 10 tahun baru buah. Tak sama kan? Ada orang tanam pokok 5 tahun baru buah. Orang panggil apa? Kan? Orang panggil harus. Kan? Hukumnya harus. Ini harus pada, boleh jadi harus pada adat. Tapi kalau pohon kelapa dia berbuah kelapa, itu wajib adat. Tanam pokok kelapa, keluar buah kelapa. Apa nak hukumkan tu? Wajib pada adat. Itu lain tu. Kan? Kalau mustahil adat, tanam pokok kelapa, keluar anggur. Mustahil adat tu. Boleh jadi tak? Pada akal harusnya. Tapi mustahil lah pada adat. Tanam pokok kelapa, keluar pokok anggur, payahlah gitu. Tanam pokok durian, nak makan durian, dapat pula buah kelapa. Payah gitu. Itu mustahil pada adat. Masuk pada kata harus pada akal. Kan? Harus pada adat dan harus pada akal. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Tak sama makna kan. Hendaklah mengambil perhatian huraian yang telah lalu. Kita perhati boleh beza. Mana wajib syarak, mana wajib adat, mana wajib aridi. Kita kena kenal, baru tak tersalah hukum. Mati tu hukum apa? Wajib aridi. Kenal Tuhan tu apa? Wajib syarak. Ada Tuhan tu wajib apa? Wajib akal. Itu kan? Orang panggil maklum min siyakil kalam. Sudah maklum daripada halaman perkataan begitu. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Huraian yang kelima pada menyatakan
ilmu usuluddin. Huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Usul. Asal ambil daripada perkataan, usul tu diambil daripada perkataan aslun, asal. Kan? Asal tu orang panggil mufrad. Manakala usul dijamak. Usulun, jamak tu. Mufrad dia apa? Aslun. Mufrad aslun. Jamak dia usulun. Kan? Dijadikan bahasa Melayu. Usul. Asal-asal bahasa Arab. Mufrad aslun. Kalau jamak usulun. Dijadikan bahasa Melayu usuluddin. Kan? Usuluddin. Asal-asal. Kan? Kita pun ada bercakap begitu kan. Kita dah bercampur bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Ngaji apa? Usuluddin. Asal agama. Sama lah. Usul tu asal lah. Asal tu mufrad. Jamak tu usul. Din tu agama. Kan? Permulaan dan umbi. Kan? Permulaan dan umbi ni ataupun asas. Kan? Orang panggil buku nak mengenal Tuhan. Manakala sembahyang, puasa, itu orang panggil furu'. Furu'uddin. Usul orang panggil umbi. Usul ni orang panggil asas. Apa usul? Permulaan. Banyak pengertian dia. Usul tu terjemah dengan permulaan, terjemah dengan umbi, terjemah dengan asas. Kan? Buku sembahyang itu furu'. Puasa Ramadan itu furu'. Itu bukan usul. Itu bukan usuluddin. Bukan. Permulaan. Ataupun kata lain dan umbi. Ataupun nama lain dan asas. Kan? Al-aslu wal asas. Kan? Dalam bahasa Arab kata apa? Al-aslu wal asas. Kan? Lugah Melayu kita pun ada guna asas. Dah, saya belajar asas je. Kan? Asas tu memang asal lah. Saya belajar yang asal-asalnya, usul-usul tu. Nak buat rumah, kena ada asas dia. Tapak asas dia, begitulah. Nak ibadah, kena asal dulu. Kena kenal dulu. Baru kita boleh sembah. Baru kita tahu siapa kita sembah. Sembah tapi tak kenal. Atau orang panggil, dia kena ada asas terlebih dahulu. Al-aslu wal asas. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf. Semua tak terkecuali. Ini kullu jami'. Tiap-tiap ni adakah terkecuali? Tak. Semua tak terkecuali walaupun seorang. Semua mukallaf. Sebagai tuntutan yang putus. Wajib kan? Kalau sunat, suruh juga tapi tak putus, tak mesti. Bila wajib, suruh dan mesti. Itu sebagai tuntutan yang putus. Yang dinamakan akan tuntutan yang putus, apa namanya? Namanya dengan fardu ain. Orang yang fardu ain. Menjadi suatu kewajipan. Kan? Menjadi satu kewajipan bagi tiap-tiap mukallaf. Kan? Atau namanya fardu ain, fardu atas tiap-tiap orang. Fardu di atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia? Apa yang dikatakan umbi yang wajib orang mukallaf tahu tu? Khabar dia apa? Ialah mengenal ia tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi suatu kewajipan hendaklah kita kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasulnya dan utusannya Allah Subhanahu Wa Taala wajib mengenal Allah dan juga mengenal Rasul. Atau orang panggil bunyi kata kenal. Macam mudahnya kan. Wajib kita mengenal. Macam senangnya nak kenal.
Kan? Bila dah kenal, macam kita dah kenal seseorang kan. Bila kita dah kenal seseorang, kan? Kita boleh cerita tak? Cuba cerita tentang si Fulan. Kita boleh cerita, oh orangnya tinggi sekian-sekian. Kulitnya cerah sekian-sekian. Orangnya letak lalat sekian-sekian. Bila kita kenal, kita boleh cerita. Kalau tak kenal, macam mana nak cerita? Kan? Tak reti nak cerita sebab tak kenal. Tapi bila dah kenal Tuhan, adakah kita boleh cerita satu persatu? Kita kalau mendakwa, aku dah kenal Tuhan. Adakah kita boleh cerita, oh Tuhan ni begini, begini, begini. Kan? Itu bukan tak sama. Kenal orang dengan kenal Tuhan tak sama. Kita kenal orang, kita tahu sifat dia, perangai dia, rupa dia macam mana. Kenal Tuhan tak demikian. Wajib tiap-tiap mukallaf mengenalkan Tuhan. Kan? Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lemah daripada pendapat, itulah yang dikatakan mendapat. Hakikat kenal tak tahu. Kan? Hakikat dikenal Allah tak tahu. Macam mana rupa zat Allah, tak tahu itu. Macam mana hakikat sifat kudrah, tak tahu. Tak macam kita kenal si Fulan. Macam mana orang Fulan tu, macam mana kau kenal dia? Orangnya gagah. Kan? Buat tukang rumah ni selamba je angkat batu simen tu. Kita boleh cerita. Tapi hakikat mengenal Allah, lemah daripada pendapat, itulah yang dikatakan mendapat. Kalau dia boleh cerita satu-satu tentang Tuhan, itu bohong. Kan? Tak tahu. Kunhizat tak tahu. Kan? Itu tak sama mengenal makhluk dengan mengenal Allah. Kan? Itulah usul yang pertama-tama menjadi suatu kefarduan, fardu ain, asas bagi orang yang mukallaf itu mengenal yang pertama-tama, mengenal akan Allah SWT. Bila dah kenal Tuhan, kena kenal pula Rasulnya, utusan Allah. Allah lantik siapa? Diutuskan untuk sampaikan kepada kita ni. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena kenal siapa yang namanya Rasul, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikendaki dengan mengenal itu, mengetahui serta mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf. Dah maksud mengenal itu apa? Mengetahui dan mengaku. Bukan sekadar tahu, tapi tak mengaku. Tak lazim orang yang tahu, dia mengaku. Kan tak lazim. Ada orang kenal. Ada orang kenal Nabi Muhammad. Kenal. Mengaku tak dia tu utusan Allah? Tak mengaku. Orang Yahudi kenal. Beriman tak? Tak beriman. Kan? Dalam banyak-banyak orang Yahudi yang beriman antara siapa? Abdullah bin Salam. Ulama Yahudi yang beriman namanya Abdullah bin Salam. Kan? Atau orang panggil, bagaimana yang dimaksudkan kita kena kenal? Kenal tu maksudnya mengetahui serta mengaku. Itu maksud mengenal. Wajib tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Apa maksud mengenal Tuhan? Maksud mengenal tu apa? Mengetahui serta mengaku di hati. Takkan boleh mengaku setelah kita mengetahui terlebih dahulu. Nak akui di hati, hati nak benar, mesti kena tahu dulu. Tak tahu pun, saya iakan aja. Tak boleh. Orang tak panggil mengaku kan. Nak dikatakan mengaku, nak dikatakan benar di hati, mesti kena tahu dulu. Sifatnya apa? Kan? Mesti kena tahu. Dah tahu, baru kita mengakui. Kan? Di mana tempatnya nak akui? Dalam hati tiap-tiap mukallaf. Dalam hati tiap-tiap mukallaf. Tak dikatakan mengenal, melainkan dengan jalan yakin. Kalau tak yakin, orang tak boleh kenal. Rasa-rasa Tuhan tu, tak boleh tu. Kalau merasa-rasa di syak zon waham, itu tak panggil kenal.
Dia kenal mesti dengan jalan yakin. Kan? Tahu terjemah daripada al-ilmu. Ilmu tu Arab. Alima ya'lamu, i'lam. Kan? Ilman. Alimun wa ma'lumun. Ilmu tu orang bagi tahu. Terkadang ada tahu dengan makna kan khas. Terkadang ada tahu mana-mana makna zon. Rasa-rasa jalan ni kot sebelah kanan kot. Tahu tapi dengan jalan sangka. Tak jadi tu. Kita mengenal Tuhan bukan dengan jalan zon. Bukan dengan jalan waham. Kita kenal mesti dengan jalan yakin. Yakin tak? Allah ada. Yakin. Walaupun tak pernah nampak, kita yakin Allah tu ada. Itu erti kenal. Kan dia mesti kenal sampai tangga yakin barulah ada istilah kenal. Kan? Kenal dengan jalan yakin. Kan? Itulah orang panggil kan? Serupa masuk waktu sembahyang lah kan. Kita mesti masuk waktu sembahyang ada dengan jalan zon, dengan jalan yakin. Tengah daripada syarat sah sembahyang, masuk waktu. So nak tahu, dua jalan. Yang pertama dengan jalan yakin. Yang kedua dengan jalan zon. Kalau yakin tengok matahari terbenam. Oh, masuk dah maghrib. Nampak dengan mata, matahari terbenam. Itu dengan jalan yakin. Boleh tak kita sembahyang dengan jalan zon saja masuk waktu? Boleh. Tengok jam, 7.40 dah, maghrib masuk dah. Itu tahu, itu kenal dengan jalan zon. Adakah Allah demikian? Tak boleh. Rasa-rasa Allah tu sifatnya iradah tu, tak boleh. Tak ada begitu. Dia mesti yakin keluar zon, keluar waham, keluar syak. Itulah orang panggil dikendaki dengan mengenal itu, mengetahui serta mengaku putus dalam hati tetap mukallaf. Mengetahui dan mengaku tak lalu situ. Mengetahui mengaku tu dengan tentu sungguh segala perkara ni, segala sifat yang wajib bagi Allah. Nampak tak? Dia kata apa? Segala perkara yang wajib bagi. Kita boleh beza tak? Ini wajib apa ni? Wajib syarak ke? Wajib akal ke? Wajib adat ke? Wajib aridi? Sifat yang wajib bagi Allah. Bila kata wajib bagi, itu wajib akli. Kalau kata wajib atas, itu wajib syarak. Orang panggil maklum min siyakil kalam. Dia ada tanda lah. Ni wajib apa? Dah belajar dah. Wajib banyak bagi, 4 bagi. Wajib adat, wajib aridi, wajib akli, wajib syarak. Ini orang panggil wajib akli. Mana tahu kata wajib akli? Dia kata wajib bagi. Kalau wajib syarak, wajib atas. Itu beza je kan. Hendaklah orang mukallaf mengetahui dengan jalan yakin, di mana tak tahu dalam hatinya. Apa dia? Mengetahui dengan tentu sungguh. Tentu sungguh segala perkara, segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan tentu tidak. Dan orang ataf pada kata tentu sungguh. Kita mengaku dalam hati kan, dengan tentu tidak segala perkara, segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Kita kena tahu sifat wajib dan kena tahu sifat mustahil. Tak memada dengan jalan lazim malzum. Allah tu sifatnya ada. Lawan tak adalah. Otomatik lah kan. Tak memada. Kena tahu suku-suku. Wajib 20 sifat. Lawanan ni 20 sifat lah pula. Kena tahu untuk tahu. Kan? Ramai orang boleh hafal. Wujud, kidam, baqa'. Itu kan sifat wajib kan. Cuba mustahil pula. Kan?
Wujud lawannya Adam. Wajib tahu suku-suku. Kidam lawannya Kudus. Wajib tahu suku-suku. Baqa lawannya Fana. Cuma kita terbiasa dengar lagu-lagu nasyid kan, awak wujud kidam baqa tu kan. Tapi nak sampaikan kepada kita ni, syarat tekankan kepada orang mukallaf, sifat wajib pun kita kena tahu, sifat mustahil pun kena tahu. Tak memada dengan jalan lawanan. Ada lawan tak ada. Kan? Kidam lawan tak kidam, tak boleh. Baqa lawannya tak baqa, tak boleh, tak mada. Baqa kekal lawannya binasa, fana. Dia kena sebut suku-suku. Tak memada dengan jalan lazim mazum, tak mada. Pasal ini ilmu usul. Usul tu tunjang akidah. Besar ni. Kalau tergelincir, bukan berdosa je. Usul kau tergelincir, jatuh kufur. Bila besar mudarat, maka ulama dibagikan. Tak memada orang mukallaf mengetahui sifat Allah dengan jalan lazim mazum, tak mada. Dia kena tahu sebiji kena tahu. Lawan dia pun sebiji kena tahu. Kan? Satu-satu. Kena tahu satu persatu. Dan segala sifat segala sifat yang harus. Kan? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Harus bagi Allah Ta'ala. Orang panggil harus bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Segala perkara yang harus, kita kena mengaku kata harus bagi Allah Ta'ala. Segala sifat harus, kita kena mengaku. Itu sifat harus bagi Allah. Kan? Mana dia? Allah buatkan mungkin atau Allah tinggalkan buat mungkin. Itu sifat harus. Kita kena mengaku itulah sifat harus bagi Allah Ta'ala. Orang bagi perkara yang harus. Dan afrad dia, afrad masuk dalam kata buat apa? Harus Allah buatkan mungkin. Buat apa? Itu namanya afrad. Namanya afrad. Buatkan manusia, buatkan matahari, buatkan langit, buatkan bulan bintang, itu namanya afrad namanya. Dan masuk dalam kata yang harus. Buat bumi ikutlah. Afrad tu banyak. Dan masuk dalam yang harus orang panggil. Diri buat itu yang harus. Dan buat apa? Makhluk. Maka makhluk pun dikatakan yang harus. Diri buat pun yang harus. Buat apa? Buat makhluk. Apa nak panggil makhluk? Makhluk orang panggil yang harus. Kan? Sebab itulah orang panggil, kerana inilah kata selain daripada yang wajib, yang zati. Kan? Orang panggil selain daripada wajib yang zati dan mustahil yang zati. Semua masuk dalam kata harus. Selain wajib zati, selain mustahil zati, selain dua ni, semuanya harus. Kan? Ada orang panggil, boleh jadi buat, boleh jadi tak buat. Kan? Boleh jadi api tu hangus, boleh jadi api tidak menghanguskan. Harus. Kan? Masuk dalam kata, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Kan? Serta dalilnya, kan? Semualah wajib dalilnya. Kan? Supaya nak lepas daripada gelaran taklid. Tahu Allah tu wujud, kidam. Apa dalil? Kalau tak boleh buat datang dalil, kita ni orang yang bertaklid. Muqallid namanya. Nak keluar khilaf ulama'. Taklid dalam usuluddin hukumnya haram. Bertaklid, berikut-ikutan dalam ilmu usuluddin, dalam akidah hukumnya haram. Dalam fiqh wajib. Tak retilah nak ambil hukum dalam Quran hadis, wajib
kita bermazhab. Pasal tak reti. Nak keluar istimewa hukum dari Al-Quran tak reti kita. Maka dalam fiqh wajib kita bertaklid. Adapun dalam usuluddin haram kita bertaklid. Itu qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad kata haram kita bertaklid. Apa daya tuan ada? Aku mengaji ustaz tu kata tuan ada. Itulah dalil aku. Tak ada. Buku iman tu tak ada. Demikian. Kan? Tak mesti dalil Al-Quran. Tak mesti dalil hadis. Kan dalil ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Kan? Memada orang panggil dalil dengan jalan dalil ijmali, umum. Kan? Dengan akal pun ada. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Tak mesti akuat hadis. Kita fikir dengan akal, apa aku nak buat dalil tentang dalil ni? Apa aku nak cakap kalau orang tanya apa dalil Tuhan ada? Tengok alam ni, boleh dah. Walaupun tak pandai hurai, apa kaitan alam ni ada menunjuk ada Tuhan, tak pandai hurai. Tak apa dah. Kita ni lepas, kita bukan daripada orang yang taklid. Memada dah. Kan? Atau memanggil, tahu serta dalil. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf. Dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan serta dalil-dalilnya. Kita berhenti dulu kan. Ada tetamu kan. Kemudian kata mu'alif, demikian juga mengetahui dan mengaku putus dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahumma faqihnahu fiddin. Amin. Alimna ta'wil. Amin. Wa maftah bihikmataka futuhal arifin. Wa nsyurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Sama. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa pada besok hari dengan kitab Muhimmah. InsyaAllah. Besok siap pukul 10 sahabat-sahabat semua pukul 10 besok kita, besok malam kita akan ada pengajian kitab Muhimmah. InsyaAllah saya akan ikutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih.